Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang saya kasihi Tuan Haji Pengurusi Surau Al-Aziz, Tuan Haji Daud, Tuan Imam kita Fadil Ustaz Muhaimin, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pastinya dengan limpah kurnia rahmat, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diizinkan untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat fardu secara berjemaah, dan sementara kita menunggu masuknya waktu isyak, kita penuhi ruang yang ada ini dengan kita menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat kepada kita dalam memandu kehidupan kita seharian dan menjadi bekalan kepada kita di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya ingin menyampaikan tazkirah ataupun kuliah dalam menafsirkan surah Az-Zalzalah, ataupun surah yang ke 98 daripada 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian kita akan terjemah dan kita akan bacakan akan tafsirnya sekadar masa yang diizinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Kata Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya, segala kandungan yang ada dalam perut bumi akan dikeluarkan. Wa qala al-insanu ma laha, berkatalah, dan ketika itu manusia akan bertanya-tanya, terpinga-pinga, gerangan apakah yang menimpa kepada bumi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan akan khabar beritanya. Bumi pada hari itu akan berkata-kata, bi anna rabbaka awha laha, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku yang demikian itu, yakni gegaran ataupun malapetaka. Allah Ta'ala perintahkan bumi supaya berlakunya gegaran ataupun malapetaka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Pada hari itu manusia bangun, keluar berbondong-bondong dari kubur mereka untuk diperlihatkan akan balasan amal masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sesiapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan, walaupun seberat zarah. Zarah ni kecil je kan, zarah. Maknanya zarah ni dia tidak boleh lihat dengan mata kasar, dia kena lihat dengan menggunakan kanta, itu dipanggil zarah. Sebesar itu pun walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar pun akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu jugalah amal kejahatan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah akan diperhitungkan, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zalzalah ini dikenali sebagai surah Madaniyah. Surah yang ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah ketika Nabi berada di Madinah. Tapi kandungannya mirip kepada ayat-ayat Makkiyah. Sebab ayat-ayat Makkiyah ni kebanyakannya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan
keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada para malaikat, kepada para rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, benda yang memerlukan keyakinan, keimanan. Ayat-ayat yang sedemikian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi berada di Mekah. Tapi walaupun ayat surah Az-Zalzalah ini berkaitan dengan hari kiamat, juga yang menceritakan berkaitan dengan keyakinan, keimanan, tapi dia turun di Madinah. Maka para ulama pun duk kaji, kenapa ayat ni Allah Ta'ala turunkan di Madinah, sedangkan banyak sebelum daripada ini ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan hari kiamat ni, banyak dah ayat-ayat turun di Mekah. Ada surah khusus surah Qiyamat, la uqasimu biyaumil qiyamah, Makkiyah. Surah yang berkaitan dengan hari kiamat juga surah An-Naba amma yatasaalun anin naba'il azim. Gerangan apakah mereka itu bertanya-tanya anin naba'il azim, berkaitan dengan berita yang besar. Berita besar itu adalah berita berkaitan dengan hari kiamat. Surah Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, surah Makkiyah. Maknanya berkaitan dengan hari kiamat ni, keyakinan, kepercayaan tentang hadirnya hari kiamat ni yang pasti akan berlaku, merupakan ayat-ayat baqiyah. Tapi berbeza dengan surah Az-Zalzalah ni, dia turun di Madinah. Dalam juz yang ke-30 ni, bermula daripada surah Amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas, juz yang ke-30 ni ada 3 surah saja yang dikenali sebagai surah Madaniyah. Ada 3 surah. Surah yang pertama surah Al-Bayyinah, surah Lam Yakunil Ladzi itu kan, itu surah Madaniyah. Yang kedua surah yang kita baca ni, yang kita tafsir ni, surah Az-Zalzalah, Madaniyah juga. Dan yang ketiga surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dalam juz 30 tu ada 3 sahaja surah yang dikenali sebagai surah Madaniyah. Yang lain tu semua surah Makkiyah. Kebanyakannya menceritakan berkaitan dengan hari kiamat, balasannya, seksa azab kubur dan sebagainya. Jadi para ulama dia mengkaji kenapa Allah Ta'ala turunkan surah ini di Madinah. Dan jawapannya ialah kerana pada ketika itu orang Islam di Madinah berada dalam keselesaan. Maksudnya ketika Nabi berada di Madinah, orang Islam sudah punya negara sendiri, negara Islam Madinah. Dia dah ada negara. Dulu masa di Mekah hidup dalam ketakutan, nak berdakwah pun takut dengan orang musyrikin Mekah. Macam-macam sesaan yang diterima, caci, maki, penghinaan dan macam-macam lah, dibunuh dan sebagainya. Tapi bila di Mekah, di Madinah, orang Islam dah ada negara sendiri, dah ada pemerintahan sendiri, boleh berdakwah dengan sebebas-bebasnya, boleh cari makan, berniaga dengan sebebas-bebasnya, tidak ada sebarang sekatan. Dan tentang itu kata para ulama, tujuan Allah Ta'ala turunkan ayat berkaitan dengan kiamat ini di Madinah ialah sebagai nak mengingatkan orang-orang Islam di Madinah supaya dalam apa keadaan sekalipun, bukan saja di Mekah ketika kamu menghadapi kesukaran dalam mengabdikan diri, beribadat kepada Allah, menyampaikan dakwah, kamu ingat Allah, kamu ingat kiamat. Tapi ketika waktu dalam keadaan kesenangan,
kamu sepatutnya lebih-lebih lagi untuk kamu mengingati akan adanya hari kiamat, adanya balasan-balasan terhadap perbuatan kamu di hari kiamat. Itu kata para ulama. Sebab itulah peringatan daripada Allah, wahai orang Islam, walaupun kamu dah ada pemerintahan sendiri, walaupun kamu sekarang ni senang, maka jangan lupa tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hari kiamat. Dan surah ini dia mengandungi 8 ayat. Dia ada 8 ayat saja. Dia ada 8 ayat. Dan sebab turunnya surah ini ialah kerana orang-orang kafir sering bertanya-tanya kepada Nabi masa di Mekah, kan banyak turun ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Jadi orang kafir ini, orang musyrikin, dia tak percaya pada hari kiamat, dia tak percaya kepada hari kebangkitan semula. Mustahil katanya kita dah mati dihidupkan kembali. Macam mana kita nak mati, tulang kita dah hancur, tulang kita dah berserakan, macam mana? Siapa yang ada kuasa untuk menyantum kembali tulang-tulang kita? Kata orang kafir. Jadi banyak turun ayat-ayat berkaitan hari kiamat. Lalu dia pun tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kau ni hari-hari duk cerita pasal hari kiamat, bila berlakunya kiamat? Bila nak berlakunya kiamat? Bila akan berlakunya kiamat? Lalu turunlah ayat ini yang menceritakan berkaitan dengan hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sebab tiada siapa pun yang tahu tentang bilakah berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat hanyalah fi ilmillah, hanyalah di dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Hatta Nabi sendiri pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah surah yang kita bacakan dan kita tafsirkan sebentar lagi. Itu di antara sebab turunnya ayat. Dan kelebihan surah Az-Zalzalah ini, ada kelebihan dia, ada fadilat dia. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, hadis daripada Abdullah bin Amr, di mana beliau berkata, pada satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rajulun ajuz, dalam hadis disebut sebagai rajulun ajuz, lelaki yang tua, yang dah berumur. Lalu dia pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku akan ayat Al-Quran. Ajarkan kepadaku akan ayat Al-Quran. Sahabat ni perangai dia macam tu. Dia kalau ada peluang jumpa Nabi, dia akan minta lah apa-apa yang dirasakan akan memberi manfaat kepada dia. Dan biasanya apa yang Nabi sebut ini memang satu perkara yang sangat istimewa lah. Sangat istimewa. Itu cara sahabat. Kalau kita panggil petua lah. Kita jumpa orang dulu, kita minta petua ni macam nasihat lah, ataupun amalan. Apakah amalan yang baik, yang terbaik untuk saya amalkan. Biasanya kita tanya macam tu. Orang alim kita jumpa, kita tanya. Jadi sama je, para sahabat pun macam tu. Ada peluang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku akan Al-Quran. Dia tahu satu Al-Quran tu, turun satu Al-Quran 30 juz tu, dia tahu ayat, dia tahu baca Quran. Tapi biasa pada sahabat ni, dia hendakkan satu-satu ayat yang istimewa. Cara macam tu.
Macam kita biasa dengar ada seorang sahabat tanya kepada Nabi kan, amalan. Nabi kata bacalah Qul Huwallahu Ahad. Dia baca Qul Huwallahu Ahad dalam semayang dia. Rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, dia baca Qul Huwallahu Ahad je. Dia pegang macam tu para sahabat ni. Tapi memang kelebihan besar tu surah Qul Huwallahu Ahad ni kan, surah Al-Ikhlas. Jadi lelaki ajuz ni pun tadi tanya Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku akan ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi pun berkata kepada dia, Nabi kata apa? Kamu baca 3 surah yang bermula daripada kalimah Ra. Baca 3 surah daripada 3 surah yang bermula daripada kalimah Ra, Alif Lam Ra tu kan. Alif Lam Ra, baca 3 surah. Maknanya surah yang kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah yang bermula daripada Alif Lam Ra ni dia ada 5 surah. Ada 5 surah, tapi Nabi suruh baca 3 je. Antaranya surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr. Ada 5 surah yang bermula dengan Alif Lam Ra. Nabi kata baca 3 surah tu, pilihlah mana-mana. Maka kata lelaki ni, ya Rasulullah, kau takkan dia tak tahu, aku ni dah tua, ingatan dah tak kuat, lidah pun dah keras, macam mana aku nak baca ni yang panjang-panjang ni? Ayat yang panjang-panjang ni. Maka kalau begitu kata Nabi, kamu baca surah-surah yang bermula dengan Hamim. Nabi kata tak boleh 3 surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, baca dengan surah-surah. Nabi tak sebut 3 surah, tapi Nabi kata baca surah-surah yang bermula daripada Hamim. Dalam Al-Quran, surah-surah yang bermula daripada Hamim ada 7 surah. Ada 7 surah. Antaranya surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Bukan Isra. Bukan. Ada 7 surah. Antaranya surah Al-Ghafir, surah yang bermula dengan Hamim. Yang kedua surah Fussilat. Yang ketiga surah Syura. Yang keempat surah Az-Zukhruf. Yang kelima surah Ad-Dukhan. Yang keenam surah Al-Jasiyah. Dan yang ketujuh surah Al-Ahqaf. Jadi ada 7 surah yang bermula daripada Hamim. Nabi kata bacalah. Ada lebih kurang dalam ada 412 ayat. Dalam 7 surah ni ada 412 ayat. Nabi kata bacalah 7 surah ni. Lalu lelaki ni pun kata, ya Rasulullah, banyak tu. Mana boleh. Dia bagi alasan yang sama, aku ni dah tua, ingatan tak kuat, lidah pun dah keras, nak baca banyak-banyak mana boleh. Maka kata Nabi, kalau begitu kamu baca 3 surah yang bermula dengan kalimah tasbih. 3 surah yang bermula dengan kalimah tasbih. Maknanya bermula dengan subhanallazi ataupun sabbihis, yusabbihu, tasbih lah tu. Macam surah yang, jadi surah yang tasbih ni ada 7. Antaranya surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, kan bermula dengan tasbih tu. Surah yang kedua surah Al-Hadid. Surah yang ketiga surah Al-Hasyr. Yang keempat surah As-Saff.
Yang kelima surah Jumaat. Yang keenam Taghabun. Yang ketujuh Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada 7 surah ni, Nabi kata pilih 3 membaca. Dia pun beri alasan yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, yang ni pun aku tak boleh. Tak boleh nak baca, tak boleh nak ingat. Kalau ngapal pun tak boleh nak ingat, kan? Maka kata Nabi, kalau begitu kamu bacalah surah Izazul. Kita kata surah Izazul kan, surah Az-Zalzalah. Kamu baca surah Az-Zalzalah, surah Izazul. Bacalah surah Izazul, Nabi kata. Kerana kamu membaca surah Izazul tadi ni bersamaan dengan, dari segi pahalanya, bersamaan dengan surah-surah yang aku sebutkan tadi, yang aku suruh baca. Baca sekali surah Izazul, pahalanya bersamaan dengan surah-surah yang tiga yang aku suruh baca ni, yang kamu tak boleh nak baca. 3 surah bermula dengan huruf Ra, 7 surah bermula dengan Hamim, dan 3 surah bermula dengan kalimah tasbih. Baca satu Izazul surah Az-Zalzalah, pahala dia bersamaan dengan surah-surah yang aku sebutkan tadi, kata Nabi. Maka pergilah lelaki tersebut dengan gembiranya. Dia pergi dengan gembira, dia dapat dah apa dia nak. Maknanya Izazul ni orang panggil surah Muqaddam kan, semua boleh baca. Dia kata tak ada masalah. Dia kata, bila Nabi sebut tu, dia pun pergi dengan gembira. Maka Nabi pun sebut di kalangan sahabat-sahabat, bila lelaki itu pergi, Nabi kata apa? Berjayalah lelaki itu, berjayalah lelaki itu, berjayalah lelaki itu. Maknanya besarnya fadilat kita membaca surah Izazul, zilatil ardu zilzalah. Baik, itu di kelebihannya. Asbabun nuzul dah tahu, sebab turun dan kelebihannya. Baik, kita masuk kepada penafsirannya. Allah Ta'ala sebut ayat yang pertama, Izazul zilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Gegaran ni ataupun kita sebut dengan gempa bumi lah. Jadi sebut dengan gempa bumi. Jadi gempa bumi ni sekarang pun ada berlaku, sebelum ni pun ada berlaku, dan akan berlaku lah, sentiasa akan berlaku. Dan kita baru-baru ni kita dengar di Turki, kemudian kita dengar di apa nama tu, di Uyghur China, lepas tu di Indonesia, di mana lagi, ada di Afrika, banyak berlaku. Dan kita melihat gempa bumi yang magnitude yang 5 lebih hingga ke 6 lebih, dah menyebabkan bumi ni bangunan-bangunan runtuh, dan sebagainya lah. Tidaklah sekuat mana, tapi boleh menyebabkan kematian, gegaran yang agak dahsyat. Dan gempa bumi ini dia berterusan berlaku, dan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat ialah banyaknya berlaku gempa bumi. Salah satu daripada tanda, sama ada tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Tanda kecil dia berterusan berlaku daripada dulu sampailah kita lihat sekarang ni pun berlaku gempa bumi. Itu tanda kecil. Tanda-tanda besar dia akan berlaku gempa bumi yang besar. Gempa bumi yang besar, termasuklah gempa bumi yang berlaku, gempa bumi yang besar yang berlaku apabila orang Islam dapat menawan kembali Baitul Maqdis.
Apabila orang Islam dapat menawan kembali Baitul Maqdis, lepas daripada itu akan berlakulah gempa bumi yang besar. Dan kemuncak kepada gempa bumi yang besar, kemuncaknya ialah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ini. Ini kemuncak dia, di mana pada ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut wa akhrajatil ardu asqalaha. Kesan daripada dahsyatnya gempa bumi itu sehingga mengeluarkan segala isi perut bumi, segala yang berada dalam bumi terkeluar. Dan menurut kata ulama, di antara benda-benda yang keluar daripada perut bumi ini ialah perkara-perkara ataupun benda-benda yang menjadi rebutan manusia pada hari ini. Apa dia yang keluar? Emas, perak, gangsa, REE, berebut REE, apa lagi, minyak, sehingga kan apabila keluarnya benda-benda ni, emas apa ni, orang yang ada manusia yang menyaksikan emas ni, dia sebut, dia kata sebab inilah kami dulu berperang. Nah, yang nampak minyak, kerana inilah sebab minyaklah kami ni menakluki, membunuh dan sebagainya. Nampak keluarnya perak dan sebagainya, berkata sebab inilah kami bergaduh adik-beradik kerana berebutkan mata benda ni. Jadi dia keluar tu bukan keluar kecil-kecil, keluarnya macam tiang ni, emas keluar macam tiang ni. Kita pun tak nak tengok. Macam tiang ni besar, macam kayu balak keluar, emas keluar akhir zaman nanti. Dan kita baca dalam hadis kan, akhir zaman nanti sungai Furat di Baghdad tu dia akan kering. Bila air sungai Furat kering, apa yang timbul? Apa yang keluar? Emas. Emas keluar dalam sungai itu, keluar emas. Sepanjang-panjang sungai Furat tu, sebesar-besar sungai Furat tu, air sungai Furat kering, nampak emas. Sebab itulah banyak negara yang berebut nakkan Iraq, nakkan Turki, nakkan Afghanistan. Semuanya negara-negara, khususnya negara-negara yang dimiliki oleh orang Islam ni mempunyai khazanah bumi yang cukup bernilai. Di Malaysia sini kita tengok emas, banyak emas, kan? Di Pahang, di Kelantan, sampailah ke Mersing, itu dipanggil jaluran emas, jaluran emas. Dan di apa ni, dalam kajian yang dibuat oleh orang barat mengatakan bahawa emas yang ada di Malaysia ni lebih banyak daripada emas yang berada di Indonesia, kan? Kat Indonesia pun dah 100 tahun dah orang putih ambil emas pun tak habis-habis. Malaysia tak ambil lagi, banyak lagi emas kat dalam tu, kalau nak gila ambil. Jadi keluar semua isi perut dia, termasuklah mayat-mayat yang ada dalam tanah. Jadi disebabkan gegaran tu, keluar semua apa yang ada dalam perut. Gegaran ni dahsyat, gegaran ni dahsyat sehingga dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala sebutkan ayat yang kedua, kata Allah apa, wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Perempuan yang mengandung disebabkan gegaran tu,
Sehingga kandungannya gugur. Keluar, dia tak sedar kandungan gugur. Kandungan tu keluar daripada, janin tu keluar daripada perut ibu yang mengandung. Wa taranna sasukara, dan kamu melihat manusia tu seperti orang mabuk, terpinga-pinga, tercengang-cengang. Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku? Allah Ta'ala sebut wa ma hum bisukara. Kamu ni bukan terpinga-pinga, kamu ni bukan mabuk, kamu ni bukan tercengang-cengang. Walakin azab Allah syadid. Sesungguhnya gempa bumi ini adalah bukan azab Allah yang sangat dahsyat. Wa qala al-insanu ma laha, maka berkatalah manusia, apa hal ni, apa yang berlaku ni, terpinga-pinga. Ma laha, terpinga-pinga. Bertanya-tanya, gerangan apakah yang berlaku? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maka pada hari itu Allah Ta'ala izinkan kepada bumi ini untuk berkata-kata. Tak pelik pun kan, bumi nak berkata-kata, apa pelik? Allah Maha berkuasa. Manusia yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala sedikit daripada ilmu Allah, boleh je cipta kaset yang dulu kan tak pakai kaset dah, dulu kaset tu tak ada mulut, tak ada telinga, boleh je bercakap kan. Tu ilmu, sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ni Allah yang jadikan bumi, padahal Allah Ta'ala nak suruh bumi bercakap. Kita biasa dengar hadis ketika sibuk dengan isu Palestin ni, nanti di akhir zaman pokok-pokok, batu-batu semuanya akan berkata-kata. Apabila tentera Islam menyerang orang Israel, orang Yahudi bertempiaran lari, menyorok di belakang-belakang batu dan di belakang-belakang pokok. Dan pada ketika itu batu-batu dan pokok-pokok akan berkata-kata, wahai orang Islam, ni orang Yahudi ada kat belakang tu. Kecuali pokok warqat, pokok sejenis pokok yang hidup di padang pasir. Kenapa Nabi sebut? Kerana pokok itu adalah merupakan pokok Yahudi. Wa innaha syajaratul yahud, kerana pokok tu pokok Yahudi. Dia dinyorok belakang dia, dibuat senyap dia. Tapi pokok lain Yahudi nyorok, pokok tu akan panggil, oh Islam ni ada. Nyorok belakang pokok pertama cakap, oh Islam ni ada Yahudi belakang aku. Jadi tak pelik kalau bumi berkata-kata, itu bukan sesuatu yang pelik. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni digalakkan supaya apabila kita solat, supaya kita memindah-mindahkan tempat solat kita tu, kita pindah-pindahkan, supaya tempat sujud kita tu akan menjadi saksi. Bumi ni akan berkata-kata, ini dulu kau sujud aku kat sini, ni kau sujud aku kat sini, Jadi Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kalau kita solat, perbanyakkan tempat sujud. Maknanya kalau kita sembahyang fardu, di saf pertama contohnya, lepas habis sembahyang fardu, sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah tadi sembahyang kat lain, sembahyang fardu sembahyang saf lain, lepas tu ba'diyah sembahyang tempat lain pula. Macam tu, perbanyakkan tempat sujud. Supaya apa? Supaya tempat sujud kita, bumi tempat kita sujud ni akan menjadi saksi, akan berkata-kata, bumi akan berkata-kata. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan akan khabarnya. Maknanya kalau kita buat baik, pada ketika itu bumi akan ceritakan kebaikan. Bumi akan ceritakan kebaikan kalau kita buat baik. Kalau kita buat tak baik, bumi juga akan menceritakan, kau dulu senang-senang kau pijak belakang aku, kau pergi buat maksiat,
senang-senang. Bumi akan sebut. Kalau kita baik, oh bagusnya kau, Allah Ta'ala beri kau kaki pijak atas belakang kau pergi gunakan kaki kau pergi jalan ke masjid, jalan ke surau, pergi kuliah. Bumi akan sebut. Sebab tu kena banyak-banyak jalan kaki pergi surau. Ni surau dengan rumah jengkal pun nak pergi payah. Apa masalah kita ni? Suka dengan rumah, tak suka dengan rumah Allah. Pergi surau, langkah banyak-banyak sikit. Tiap langkah kita pijak tu, bumi akan jadi saksi. Sebab tu orang dulu, sahabat-sahabat dulu, rumah dia jauh daripada masjid. Tujuannya apa? Supaya dia banyak langkah dia. Setiap langkah tu bumi akan jadi saksi. Ini yang kita ni bingai sangat. Dah lah rumah dekat, berapa langkah aja pun tak pergi juga. Ini masalahnya. Kan dah keluar dah. Yauma idzin yasrun nas ashtatan yara a'malahum. Maknanya yauma idzin yasrun nas ashtatan yara a'malahum. Pada hari itu manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing. Hari itu manusia akan keluar berbondong-bondong daripada perut bumi menuju ke mahsyar. Menuju ke mahsyar untuk diperhitungkan, untuk dihisapkan segala amal mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarah. Maksudnya ayat ni Allah Ta'ala nak sebut zarah ni benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Terlalu halus. Kena pakai mikroskop baru nampak zarah. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu perkara, kalau kita buat kebaikan tak ada orang tahu pun, yang tahu kita je. Kita je tahu. Dan kadang-kadang kita pun tak merasakan benda tu adalah merupakan kebaikan yang akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Kecil sangat. Tapi Allah Ta'ala nak sebut kecil macam tu pun Allah Ta'ala akan pamerkan di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala akan pamerkan. Dan menurut riwayat dalam hadis diceritakan Allah Ta'ala tanya, betul tak ini kebaikan yang kau buat dulu? Dia pun tak terpinga-pinga, dia pun tak ingat kebaikan yang dia buat, tak ingat, sebab kecil sangat. Tak ingat kebaikan dia buat. Tapi Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui. Allah Ta'ala pamerkan, ini dia kebaikan kecil yang kau buat. Sebab tu jangan persia-siakan amalan yang kecil ni. Jangan persia-siakan, jangan ambil enteng, jangan ambil mudah. Baru ni kita baca hadis subuh baru ni kan, mari dulu ke saya baca hadis subuh. Jangan ambil mudah amalan yang ringan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Zar, Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu ambil enteng, jangan kamu ambil mudah dengan kebaikan, dengan sesuatu kebaikan, walaupun hanya kamu bertemu dengan saudara Islam kamu biwajhi talqin, dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang senyum. Nabi sebut, Nabi pesan tu, jangan ambil mudah, jangan ambil enteng. Jangan ingat tak ada nilai kita senyum dengan saudara Islam kita. Senyum pun ada ganjaran pahalanya, apatah lagi kalau kita beri salam. Senyum tu pun ada ganjaran pahalanya. Jadi Nabi sebut jangan ambil mudah, jangan ambil enteng. Jumpa saudara Islam senyum. Ada ganjaran pahala di situ. Jadi kita tak tahu sebenarnya amalan manakah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Kita ingat semayang kita lah masuk syurga, rupanya isa. Oh, semayang zero, telur ayam. Semayang kau main lagi, tapi cek zero. Tak boleh masuk syurga dengan semayang. Cek lain.
Rupanya ada amalan yang dia buat hanya kemungkinan dia beri makan pada kucing, contohnya kucing kelaparan, dia ambil kucing beli makanan dia, amalan baik pada binatang kan. Dan kita baca dalam hadis perempuan yang memberi minum kepada anjing, Nabi sebut syurga bagi perempuan itu. Hanya walaupun binatang anjing itu najis, tapi kerana anjing itu kehausan, dia ambil air dari telaga, letak dalam bekal bagi minum pada anjing. Nabi kata perempuan ni ahli syurga. Membuang batu, duri di jalanan ataupun menutup lubang, takut motor terlanggar, jatuh sebagainya, itu pun amalan yang kecil tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, syarran yarah, walaupun keburukan ataupun kejahatan itu sebesar zarah, tidak kelihatan, tidak siapa pun tahu. Kemungkinan kita saja yang tahu, kita dengan Allah yang tahu, dan kemungkinan kita buat ataupun kita pun tak tahu bahawa perkara itu perkara mungkar, perkara jahat, sehingga dipamerkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Allah Ta'ala kata, ini kejahatan yang kau buat dulu kan. Dia pun tak ingat lah, tak ingat, kecil sangat kejahatan, tapi Allah tetap catat, tetap memberi balasan. Walaupun kebaikan, walaupun kemungkaran itu sebesar zarah, tetap ada balasannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan sikit sebanyak daripada penafsiran surah Az-Zalzalah ini akan memberi manfaat pada kita, dan kita amalkanlah. Kelebihannya pun kita dah tahu dah tadi, besar fadilatnya, dan kita amalkan, dan kita ambil iktibar pengajaran daripada terjemahan ataupun tafsir ayat-ayat dalam surah Al-Zalzalah. Sekian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.